أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وتخلص من حول المحشر لمن آمن بالله ورسوله أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحابه نجوم الهدى عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين تنزل بين نظائرها منزلة الإنسان من العين تفضل عليها تفضيل al-aqyan 'ala al-lujain, ditempatkan dia antara segala upamanya daripada beberapa risalah yang kecil pada tempat rupa yang di tengah mata, dan dilebihkan dia atas sekaliannya seperti dilebihkan emas di atas perak. Qala musannifu rahimahullah ta'ala ditempatkan dia ini risalah ni, yakni risalah Faridatil Faraid, antara segala upamanya, maknanya dibandingkan kalau nak pelaga kitab ni dengan kitab-kitab lain yang umpamanya, yang seumpama, yang satu level, yang sama tarah daripada beberapa risalah yang kecil, mana kitab-kitab yang seumpama dengan dia dalam bidang ilmu ini. Jangan duduk pelaga dengan hak besar, kitab-kitab yang besar. Jadi ditempatkan dia seolah-olah ditempatkan risalah ini antara segala upamanya. Upama ini risalah, apa dia upamanya tu? Daripada tu dia panggil bayan. Kalau bahasa Arab min lil bayan. Apa dia upamanya? Daripada beberapa risalah yang kecil pada tempat pada kedudukan rupa yang di tengah mata. Jadi kitab ni risalah ni walaupun kecil tapi sifatnya dia syamil dan juga jami'. Syamil melengkapi dan juga menghimpunkan. Kalulah nak banding dengan kitab-kitab lain yang seumpama dengan dia tu, kita tak payah sebutlah. Iaitulah kitab dalam bidang akidah tauhid ini, dia ni seolah-olahnya pada tempat rupa yang di tengah mata. Mana pada tempat rupa yang di tengah mata? Yakni mata kita tu lah, mata hitam kita tu. Tu. Jadi walaupun mata kita tu kecil, tetapi dia boleh merangkumi
segala benda yang ada di hadapannya yang begitu besar saiznya boleh masuk berlaku dalam mata. Maknanya kita boleh nampak. Contohnya misalnya kalau kita tengok, kita duduk dekat dengan saing kita boleh nampak dalam mata dia tu segala objek, segala benda-benda yang ada dia tengok tu, termasuk kita sendiri pun. Maka kitab Faridah ni walaupun dia bersaiz kecil, tetapi dari sudut makna-makna dan juga ilmunya itu merangkumi, ataupun orang Kelantan panggil latah. Latah ni maknanya istighraq, menghabisi. Bandingnya dianya seperti rupa yang di tengah mata. Mana rupa yang di tengah mata? Segala gambar-gambar yang masuk dalam mata kita tu. Mata kita tu kecil je saiz dia. Tapi semua benda yang kita lihat ni semua tu masuk dalam mata kita. Iaitu pada pihak apa dia? Pada pihak merangkumi. Maksudnya nak ayat kata kitab dia ni walaupun nampak kecil, kecil-kecil cili padi kalau orang agak. Maksudnya ialah dia syumul, dia melengkapi dalam ilmu akidah tauhid. Jadi memadai yakfi, mana memadai dengan kitab ni untuk kita orang awam khususnya untuk memahami segala pokok-pokok akidah mana tauhid dalam Islam dan juga segala masailnya. Jadi itu maksud dia, maknanya risalah yang kecil ni pada tempat tu seolah-olahnya menempati rupa yang di tengah mata. Rupa yang di tengah mata tu benda masuk dalam mata kita tu lah. Apa saja gambar, makna benda objek yang kita tengok di depan kita ni, benda tu masuk. Jadi macam saya sekarang ni mana sebutir bilik ni, bilik yang kita sedang bersiara sekarang ni, habis masuk belakang. Benda-benda yang ada di depan-depan tu semua masuk belakang ni. Padahal benda tu besar. Tapi dia boleh masuk dalam mata yang begitu kecil. Itu maksud dia pada tempat rupa yang di tengah mata. Satu. Jadi kemarin saya dah sebut dah bahawasanya rupa ini dia panggil rupa akak diri sendiri. Maknanya puji diri sendiri dia panggil. Dan dilebihkan dia ini risalah ni. Atas sekaliannya umpamanya, segala yang umpamanya. Atas sekaliannya umpamanya. Hok kitab-kitab hok syibih-syibih, hok semeh-semeh dari segi saiz maksudnya. Dalam ilmu akidah tauhid ni. Jadi lebihnya kitab ni seperti dilebihkan emas di atas perak. Emas dengan perak jauh bertikah ni. Kalau nisab zakat emas tu 20 miskol, 20 dinar. Perak 200 dirham soalah makna bandingnya dia. Jadi lebihnya kitab ni risalah ni nak banding dengan kitab-kitab lain, dengan risalah-risalah yang seumpama dengan dia, yang satu level dengan dia jangan duduk banding dengan kitab-kitab besar-besar tak aci lah gitu tu. Jadi supalah seperti lebihnya emas di atas perak. Maka ucapan sebegini nama dia puji diri sendiri, akak diri sendiri. Namun kita tidak boleh bersengkau tak molek, bersengkau buruk jahat kepada para alim ulama kita kerana mereka tahu. Mereka meletakkan apapun ibarat mereka, ungkapan mereka itu adalah ada tajuk, ada bab dia. Yang macam ini dia panggil masuk dalam babu at-tahaddusi bin ni'mati. Mana bercakap-cakap dengan nikmat Allah Ta'ala kerana perintah Allah Ta'ala dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu, fahaddith, mu cerita, mu raya. Tapi nak kecek lagu ni, nak bercakap macam ni, kena jaga hati baik-baik. Bukan boleh tiru sebaran tiru. Ya kita nak tiru tok guru kecek balas ni weh, kita nak tiru gatek nak kecek balas ni. Ya boleh meniru apa yang dilakukan oleh tuan guru, oleh tok guru, oleh ulama-ulama. Tetapi mereka bercakap itu di atas pengetahuan, di atas kesedaran.
Jadi kalau kita bercakap rupa ni bimbe takut kita tu masuk dalam ujub riak kalau tak jaga hati. Tu. Konon-kononnya nak tahadus bi ni'matillah. Tapi rupa-rupanya jadi ujub bukan pergi kepada takabur lebih lagi. Takabur tu pelekeh hoge. Kalau ujub ni setakat kagum saja. Kagum, terpegum, tercengang-cengang dengan diri sendiri. Maka sebelum nak jadi takabur dia ujub dulu. Ujub tu rasa hairan dengan diri sendiri, rasa hebat diri kita, bisa teror diri kita, kemudian dia akan pergi lagi kepada takabur, tidak setakat rasa diri kita hebat, tinggi, mulia, kemudian kita rasa orang lain tu hina, lekeh, tak ada harga, makna tak terpakai gawa, jadi kita nak bercakap macam ni boleh, tapi dengan syarat kena jaga hati kita. Takut dia jadi melencong kepada situ. Jadi makna tok guru makna alim ulama dia bercakap rupa lagu ni dia tahu babnya ialah bab tahadduthi bin ni'mah. Mana bab bercakap-cakap dengan nikmat, kerana ada perintahnya di dalam Al-Quran. Makna kita sebut kelebihan diri kita, sebut kelebihan anak kita, sebutkan nikmat-nikmat yang kita dapat tu. Tapi kena jagalah hati. Kalau kita tak boleh jaga hati, jangan cuba-cuba nak bercakap cara macam ni. Makan diri, makna rugilah. Kita duk cakap tu duk jadi jatuh kepada dosa. Orang lain cakap rupa ni dapat pahala. Kita bercakap rupa ni dapat dosa. Kerana yang zahir tu kita boleh tiru. Supaya semaya boleh tirulah yang zahirnya, perbuatannya, bacaannya macam mana dan penhayatannya macam mana, itu perlu kepada belajar, mengambil daripada guru. Samalah juga. Jadi apa saja yang kita buat, kita bercakap kita mesti jelas masuk dalam bab apa supaya kita tak jatuh dalam kerugian. Qala muallifu rahimahullah taala hariyatan bi an yuhrasa 'alaiha wa tukhdara fi suwaida'il fuad wa haqiqatan bi an turfa'a ala minassatit tarjih wal i'timad. Cukup lekat muallif kita rahimahullah taala. Tadi tak pelik Tok Faridah kita Syekh Ahmad Fatani rahimahullah taala, muallif kita rahimahullah taala ini dia juga dikenali sebagai Tok Faridah. Bukan kerana cucu dia nama Faridah tu, tidak tapi oleh kerana terkenalnya orang panggil kitab Faridah ini, yang mana merupakan teks yang paling popular lah orang-orang dulu untuk memahami ilmu akidah tauhid, sebagaimana kitab Musalli itu juga teks yang paling utama untuk memahami maknanya amal, makna solah, makna semaya. Jadi terkenalnya kitab Faridah ni sehingga digelarkan dia sebagai Tok Faridah. Jadi cukup dia adalah seorang ahli bahasa dan pernah menjadi juara dalam pertandingan pidato yang dianjurkan oleh kerajaan Somani di Turki dulu. Dan dialah juga orang yang mula-mula masuk, orang panggil di Nusantara, daripada Nusantara yang masuk Jamiatul Azhar. Maknanya orang panggil Jamiah Universiti Azhar sekarang. Jadi dengan balarahnya dengan badik saat ni, badik tu hujujun suwaida'il fuadi, sedap kita dengar. Kalau kita nak mati, nak wakaf baik, nak berhidup baik, mana jadi berlaku fi suwaida'il fuad. Kemudian mana ala minassati tarjih wal i'timad. Sebenar, hariyatan, hariyah mana sebenarlah, sungguhlah, sepatutnya lah. Itu makna sebenar. Sebenar maknanya sepatutnya lah, sewajarnya lah, dengan bahawa dilobohkan atas mendapatnya ini risalah. Sepatut mana patut, benar, wajar sangat-sangat bahawa dilobohkan. Diloboh makna diinginkan, diharuskan. Loboh makna ditemo'okan. Kata orang Kelantan makna temo'o, ambil bahasa Al-Quran, khaufan wa tama'an. Jadi ditemo'okan, mana akan dia, maknanya diloboh akan dia, ditemo'o akan dia, diingin akan dia, atas, diinginkan atas mendapatnya ini risalah.
Jadi muallif kita rahimahullah taala itu cara nak promote orang panggil kitab dia bukan kerana dia nak meraih keuntungan duniawi supaya orang pakak ramai-ramai beli kitab dia pun dapat orang panggil banyak orang panggil makna pendapat tidak tetapi seorang ulama yang benar bersifat dengan nasih makna nasihat maknanya nak kebaikan kepada orang panggil kepada seluruh umat Islam. Jadi bukan muallif kita ni sebagaimana hok tadi juga, bukan muallif kita ni dia perasa akak diri sendiri duk kata hok dia ni lebih produk dia ni lebih daripada produk orang lain bukan dia telah diiktiraf diperakui oleh ulama-ulama sezaman dengannya bahwa dia diangkat dinobatkan dan disebut-sebut sebagai faridu zamanihi. Farid mana orang nombor satu pada zamannya. Jadi bukanlah dia duduk perasa dan dia kata lagu ni untuk nak targhib kita, nak menggemarkan kita untuk mendapatkan kitab dia ni untuk belajar. Maksudnya aku buat ni maknanya dengan makna dengan penuh kesedaran, makna untuk kebaikan umat aku buat yang terbaik yang aku mampu buat. Dan aku sangat bersyukur akunya boleh buat macam ni kitab yang seumpama lagu ni. Bukan aku nak menyahu. Dan ini asasnya juga diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi? Ana sayyidu waladi Adam, Nabi kata. Ni tempat nak jaga ni. Aku ialah penghulu anak Adam, ketua seluruh manusia. Wala fakhru. Tengok Nabi berkata aku kata balas tu aku kata seperti itu tu wala fakhru, bukan kerana nak menyohu nak bermegah-megah lah, makna tidak. Wa ana awwalu syafi' wa awwalu musyaffi', akulah orang yang mula-mula boleh beri syafaat dan orang yang mula-mula diterima syafaat. Wala fakhru. Tengok Nabi jaga belakang wala fakhru, aku kata macam tu bukannya aku nak menyoho, nak berbangga-bangga, nak bermegah, tidak. Tapi kerana at-tahaddus bin ni'matillah, tapi kerana nak bercakap-cakap, nak beroyak dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah Taala beri kepada aku, nak royak kata rasa sukanya, seronoknya, gembiranya dan bersyukurnya aku kerana aku dapat nikmat yang macam ni. Dan kerana ada asalnya sebagaimana ayat tadilah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan Nabi sendiri pun melakukan perkara yang sama. Jadi maknanya royak kelebihan kenikmatan yang kita dapat itu makna kita jaga hati molek-molek jaga hati baik-baik, jangan sampai jadi riak ujub. Tak apalah kalau kita tak boleh nak jaga hati kita tak yakin baik tak sah lah baik tak sah. Kita berkecek cara lain tu banyak lagi, berkecek yang boleh dapat pahala, cara bercakap yang dapat pahala dengan penuh tadarruk dengan penuh merendah diri. Itu bergantung kepada, dan kita jangan perasa biar kita tahu kemampuan kita tu setara mana makna setakat mana yang kita mampu itu kita jaga hati setakat mana, biar kita tahu supaya kita boleh letakkan orang panggil pendirian kita dan juga titik tolak kepada segala tindakan kita itu berasas daripada kemampuan yang kita ada. Benda yang kita tak gerak nak akak, tenaga kita ring kita tak mampu, tak padan dengan benda kita nak akak, baik jangan akak. Kalau tidak dia akan jadi patah ring, kata orang Kelantan. Patah ring ni mana penuh lah, ring tu mana tenaga kita. Jadi sebenarlah dengan dilobokan, bahawa dilobokan atas mendapatnya ini risalah dan diingatkan segala bicaranya. Bicaranya ini risalah. Saya teringat dalam 2-3 hari ni kita duk buka YouTube tu, Allahu Akbar. Jadi macam-macam di Indonesia ni. Ni ada pula satu fahaman dan satu kelompok yang dikatakan juga pesantren dia panggil Az-Zaitun. Nama dia Punji Gumilan Syekh Az-Zaitun. Rupa-rupa dia sebenarnya dia tu bertopingkan Islam. Dia boleh baca Quran. Kalau lepak tak boleh baca Quran dia sebut ayat nombor begitu jelah. Dia ni boleh baca Quran, tapi ucapan dia sangat-sangat bercanggah. Kalau yang kemarin kita lihat dia sebut dia tak payah hafal Quran itu memberatkan, terus amalkan. Bunyi comel juga terus amalkan dengan kandungan Quran.
Jadi sedekah menghafazan Quran itu begitu menjadi antara amalan-amalan yang begitu sangat dianjurkan dalam Islam. Itulah semua daripada proses menjaga Al-Quran, walaupun ada orang panggil nuskah-nuskah musafil Quran, tapi kena ada orang-orang yang hafaz Quran. Itu menjadi satu tanggungjawab fardu kifayah. Alih-alih dia kata tak payah hafaz Quran, tanah suci Mekah Madinah dia pakoh, dia rakyat tanah suci Indonesia, tanah suci dia menyanyi lagu kebanggaan Indonesia, lagu tanah air dia. Jadi maknanya benda ni ada dah, Ustaz Abdul Somad pun dah ada dah menyanggahnya. Jadi maknanya ni benda ni, zaman ni dipanggil zaman orang menonjolkan diri. Dulu kita tak tahu ajaran sesat tu berada di satu tempat pendalam ni. Dia berjaya, orang panggil meraih perhatian penduduk setempat yang kerana tak ramai tok guru di situ, tak ramai ustaz di situ, maka dia berani jaja ataupun jual produk-produk dia yang ni ajaran-ajaran sesat yang jelas-jelas telah diharamkan, telah disenaraikan sebagai ajaran yang salah, yang sesat Tapi sekarang mana yang bawa ajaran yang bercanggah dengan syariat pun menonjolkan diri, buat channel YouTube. Maknanya dengan followernya, dengan pengikutnya sangat ramai, yang itu yang sepatut kita ni rasa bimbang dan rasa pusing. Jadi hari ni baik masalah misalnya institusi pengajian ilmu Islam ini, di antara saya sebagai yang masih lagi terlibat dengan tempat pengajian ilmu Islam, antara masalah cabaran yang agak besar ialah masalah telefon, masalah handset Jadi kalau pelajar-pelajar yang berumur, orang panggil kecil tak apa, kita boleh buat undang-undang tak boleh pakai handphone. Tapi kalau dah usianya 20 tahun ke atas, itu agak rumit, agak payah untuk kita buat satu undang-undang. Tak boleh, sebab kita semua tahu benda tu dia ada manfaat, ada mudarat. Manfaatnya terlalu banyak. Macam mana kita nak menafikan orang panggil penggunaannya tapi akhirnya terdedah. Maknanya pelajar-pelajar dia, jadi orang panggil pelajar-pelajar dia tak mampu nak kontrol mana orang panggil keinginan mereka, keinginan nafsu mereka. Akhirnya mereka tidur lewat-lewat malam, masuk kelas, ada tak masuk kelas pontin, yang masuk kelas pun makna tidak bermain. Dan bila dah melihat banyak perkara, walaupun yang halal sekalipun, terlalu banyak masuk maklumat menyebabkan kita tak boleh nak konsentrate, tak boleh nak fokus kepada pelajaran. Pekerja tak boleh nak fokus kepada pekerjaan. Jadi samalah juga ini, saya nak kaitkan dengan ini sekarang apa penyelesaiannya, solusinya macam mana apa yang perlu kita buat yang paling penting ialah pengisian konten Islam tu mesti padat, mesti padu, mesti orang panggil solid. Setiap daripada anak-anak kita tu, kita terpaksa melepaskan anak kita bila sampai kepada satu tahap mereka selesai SPM misalnya, dan mereka layak untuk masuk universiti, dan ada juga yang merantau untuk bekerja kita terpaksa lepaskan anak kita. Kita tak boleh nak pegang mereka selama-lamanya untuk berada bersama dengan kita, memandangkan dunia sekarang ni di luar sana tu banyak ancaman-ancaman dari sudut akidahnya, dari sudut imannya, dari sudut agamanya, dari sudut dunianya. Maka kita pun tak mau lepaskan anak kita, kena duduk di rumah. Duduk di rumah pun kita tak boleh nak pantau Maka sebelum kita lepaskan anak-anak kita, pastikan fardu ain ilmu Islam itu mestilah beres, mana selesai, mana lengkap, dan kena lebih daripada hak qadar fardu ain lagi. Mana kita kena melihat zaman, kita kena tahu sedikit sebanyak tentang orang panggil cabaran-cabaran yang wujud dan ancaman-ancaman yang wujud. Misalnya kalau berada di universiti itu, mereka berada di asrama, atau kadang-kadang yang senior itu dia keluar daripada asrama, maknanya sewa di rumah-rumah sewa ada cerita-cerita daripada ibu bapa anak-anak balik bawa berayak, balik cerita, ada pokok tengah-tengah malam ada lagi orang ketuk pintu muslimaknya yang perempuannya dengan berjilbab mai royak buka mana masuk duk royak. Islam ni benda-benda yang menyalahi ada tu Syiah kau bergapo kau siap dengan beri wan lagi jadi budak-budak anak-anak muda dapat wan tak tak ada satu lah dia banyak ancaman-ancamannya. Jadi tidak ada dah cara lain melainkan kita kena padatkan, penuhkan dalam dada anak-anak kita, termasuk kita sendiri, dengan ilmu Islam, khususnya aqidatul tauhid. Ahlul haqq, ahlus sunnah wal jamaah, pasti kita tahu cerak
Supaya orang panggil bila kita berhadap, bila mari apa-apa pun sekurang-kurangnya anak-anak kita ni, kalaupun dia tidak dapat lawan balik, tapi dia dapat defend mana defend, ada dia sama bahasa Inggeris, bahasa Arab, dia dapat mempertahankannya dan sekurang-kurangnya dia tak boleh terima. Dan akhirnya bila dia balik ke kampung, dia ada perasaan curiga apa yang diberitahu itu, ini bercanggah ni dengan yang saya pernah ketahui ni, apa yang saya belajar. Akhirnya dia akan merujuk kepada orang-orang yang ahlinya. Tapi kalaulah anak-anak kita ni kosong dadanya daripada Islam, maka perkara yang pertama yang dia terima ni ialah perkara-perkara yang tak betul tentang Islam, maka dia akan telan, dia akan terima benda tu. Ada setengah daripada Tok Guru ni dia buat misal, dia buat ibarat ni, mana anak-anak muda kita ni bila kosong daripada pelajaran Islam, dia serupa dengan orang pera ikan, orang pelihara ikan dalam kolam misalnya ni. Lalu dia ada rutin harian makan dia pukul berapa, sekian-sekian, pukul 8 ke, pukul 9 ke, jadi ini cara dia nak uji ni. Maka satu masa dia nak main dengan ikan peliharaan dia ni, sepatutnya dia makan pukul 8.30 umpamanya, contoh dia supaya kita manusia lah, kita ajar makan pukul berapa, maka kalau siapa masa tu poya tu, kita tak boleh nak sabar dah. Kita ajar makan pukul 7, pukul 8, orang ajar makan pukul 10. Jadi sebelum daripada pukul 10 dia natural, relax, tak ada apa-apa, santai. Tapi kalau kita yang ajar makan pukul 8, dah pukul 10 tak boleh makan lagi dengan apa-apa sebab seperti sibuk kau ataupun kecemasan mulalah kita tu jadi stres, jadi tension, jadi nak marah, jadi sebab masa tu mana kita dah rasa lapar sebab kita ajar begitu. Jadi ikan ni diajarkan dia, diberi makan dia 8.30 pagi. Alih-alih 10 pagi tak diberi makan lagi. Pukul 11 tak diberi makan lagi. Lepas tu barulah nak diberi makan maknanya tak diberi makan lagi, maka mana orang yang mereka kat ni dia saja dia nak main, dia campurkan orang panggil joreh yang dibubuk umpan di mata kailnya, mata joreh dia. Bila saja masuk dalam air mata joreh yang ada umpan sana ni, begitu ikan-ikan sana akan menyerbu serentak dan sehingga dia sentok, kata orang Kelantan kata sentok mana akhirnya ikan saat ni selanjur naik ke udara terlapu sehingga oyak kata temuonya mereka itu kemudian tidak dibubuh umpan pun tak bubuh umpan pun kekoh juga ikan ni. Sebab apa? Penat mata, sebab perut lapar, kosong tapi terah kita dah beri makan kepada dia, makan kenyang-kenyang, capok orang panggil mata joreh dengan umpan yang terbaik pun dia tak layak punya begitulah juga kita manusia. Kalau dah ada kita anak-anak kita tu kita tidak beri pengisian ilmu Islam, itu bahayalah. Macam mana dia nak difak, macam mana dia nak tolak mana dia akan terima terlegong kata tak ada filter, tak ada penapis. Sebab apa? Sebab dia tidak ada orang panggil persiapan, orang panggil tentang ilmu Islam itu bahaya Jadi sekarang setiap daripada kita bertanggungjawab untuk diri kita usahakan untuk diri kita dan anak-anak kita, kerana kita akhirnya akan berpisah dengan anak kita pastikan kita kena pantau, tanya. Sekarang kita dengan anak-anak ni kita kena mesra, dia tak boleh supaya jamia dulu untuk kita memantau mereka, biar kita ni boleh orang panggil berbual mesra dan boleh dia tu boleh bagi tahu apa saja masalah yang berlaku kepada dia. Tujuan dia ialah kita nak orang panggil supaya kita tahu apa yang berlaku kepada dia. Jadi kalau kita ni Quran orang panggil misalnya bapak zaman dulu, makna dia agak anak-anak dia tidak akan bagi tahu. Kalau dia jauh daripada ibu bapa, seperti yang banyak berlaku kes anak-anak yang merasakan diri mereka tidak diberi perhatian oleh ibu bapa yang begitu sangat sibuk dengan kekangan kehidupan zaman sekarang, akhirnya anak-anak dia buat benda-benda yang tak sepatut dia buat untuk orang panggil nak lari daripada stres dia, maknanya orang panggil, dan akhirnya sebagai nak mensahirkan, nak tunjuk kalau berlaku apa-apa pun selepas daripada ni biar ibu bapa dia tahu, dia rasa dia punah kerana ibu bapa tak beri perhatian kepada dia. Jadi maknanya sebab itu ibu bapa dia kena, sebab kita tak tahu dia bergaul dengan siapa dia. Dan kalau dia duduk di rumah, kalau zaman dahulu kalau seorang anak itu tidak bergerak kosong, makna tidak keluar rumah, duduk di rumah saja, maka anak ni dikatakan berjuruh, makna baik. Tapi sekarang
Walaupun dia memerap di dalam biliknya, sedangkan kita telah berikan kepadanya kemudahan, orang panggil internet, mana yang sangat mewah. Jadi walaupun dia berada seseorang secara fizikal, tapi sebenarnya dia bersama-sama dengan banyak manusia, dan kita bimbang dia terikut-ikut kepada orang-orang yang bawa ajaran-ajaran sesat. Jadi dengan sebab itulah perlu kita pantau sentiasa orang panggil kefahaman Islamnya setara mana, pengenalan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala setara mana, setakat mana, makrifatullah dia setara mana, dia boleh jawab. Kita tanya siapa Allah Taala, dia jawab macam mana. Mana apa dalil lah. Kita bercakap tentang perkara-perkara yang paling basic, yang munasabah sesuai dengan dia. Jadi maknanya supaya kita tahu benar pencapaian anak kita dalam beragama setara mana setakat mana, yakni makrifatullahnya. Karena ad-dinu nasihat, agama tu ialah nasihat. Orang lain pun kita kena selamatkan daripada api neraka. Ini kan pula anak kita. Jadi kita menyayangi anak kita ialah kita bercara tentang akidah dia. Kita bercara, kita ambil berat riayah, kita beri perhatian kepada agamanya, mana amalan-amalan yang fardu ain. Jadi itulah maknanya orang panggil solusinya, maknanya kita kena penuhkan. Maknanya untuk berhadapan, misalnya yang saya sebutkan tadi, ketidakmampuan anak-anak kita untuk nak mengawal, keinginan untuk melihat apa saja, mendengar apa saja. Lalu bentengnya ialah tak lain tak bukan ialah takwa yang kita kena pasokkan di dalam sifat takwa. Sebab takwa tu ialah remote control nafsu. Itu dalam kitab Minhajul Abidin yang kita belajar. Maknanya takwa itulah nafsu kita tak boleh nak cokeh buaya, kita pun tak boleh padamkan dia, nak delete dia. Kalau kita boleh buaya nafsu pun itu tak boleh, sebab itu jadi bahaya. Sebab nafsu ni Allah Ta'ala jadikan dia ada manfaat dia, ada kepentingan dia. Daripada nafsu inilah timbulnya syahwat. Syahwat itu ialah keinginan. Kalau kita tidak ada nafsu, maka kita tidak ada keinginan juga. Bila kita tidak ada keinginan, kita tidak akan melakukan apa-apa tindakan. Maknanya sajalah, bila tak melakukan apa-apa tindakan, tidak buat benda yang jahat, itu baik, molek. Tetapi tidak buat benda yang baik juga, tak molek dah lah. Allah Ta'ala kirim kita ke dunia ni bukan untuk nak duduk saja. Allah Ta'ala hantar kita ke alam ajsam, alam dunia. Kita tidak berasal daripada negeri dunia, sebab tu kita tidak akan kekal di sini. Jadi maknanya Allah Ta'ala hantar kita ke dunia untuk melakukan tugasan. Bila kita nak buat tugasan, kita kena ada alat untuk menjadikan kita ni boleh bertindak. Ialah keinginan, kena ada keinginan. Keinginan itu dia terbit daripada nafsu, bermakna kita berhajat kepada nafsu. Jadi nafsu kita tak boleh nak tutup dia, nak orang panggil nak welding dia, makna kita nak teri dia, makna kita nak buat, tak boleh. Kita berhajat kepada nafsu. Jadi bagaimana? Keinginan nafsu itu kebanyakannya kepada perkara yang jahat. Jawab dia, nafsu ni kena kontrol, kena kawal. Maka alat pengawal nafsunya kepada dia at-taqwa, taqwa Allah. Takwa Allah itu adalah remote control nafsu. Jadi masukkan dalam hati anak-anak kita tu dengan sifat takwa. Jadi dia sendirilah yang boleh bentengi, yang boleh jaga agamanya daripada segala anasir-anasir atau perkara-perkara yang boleh merosakkan agama. Jadi itu saja. Kerana kita tak boleh sebagai orang panggil pentadbir institusi mengaji Islam pun, makna dia tak boleh nak sekat daripada penggunaan telefon, itu tak boleh. Jadi ini saja, memperkuatkan, menjanu. Orang panggil memperkuat, memperkasakan orang panggil ilmu Islam, khususnya akidah tauhid, biar faham benar. Dan selain daripada memahami akidah tauhid, kita kena belajar juga tentang tasyri', dan kita kena tahu juga bentuk-bentuk kesesatan yang berlaku pada zaman kita sekarang. Supaya bila kita berhadap, anak-anak kita bila dia bertepuh, dia berhadapan dengan perkara ini, dia tahu dia ala basiratin, di atas pelihatannya cerah. Ni seperti yang aku dah belajar dah, bagi ni bagi sesat tu. Jadi begitu akan jadi lebih mudah bila ada dah persiapan. Seperti anak-anak kita yang akan balik, mereka perlu ada maklumat bahasanya cara mereka balik tu macam mana. Kanak-kanak laki-laki tak ada kisah. Kerana kalau dia balik misalnya melalui cara imnak, keluar air mani, dan itu tidak menggelisahkan mereka, tidak menakutkan mereka. Dengan sebab itu boleh jadi kanak-kanak laki-laki dia tidak melaporkan, dia tak bagi tahu pun kepada kedua ibu bapa dia. Tapi kanak-kanak perempuan misalnya keluar darah, dan itu sangat mengejutkannya. Sebab keluar darah melalui faras itu apa hal
Jadi dia akan menangis, dia bagi tahu kepada mama dia, kepada umi dia. Bila dah diberitahu umi dia suka sengih, kerana itu bukanlah suatu perkara yang bahaya ni. Jadi anak-anak ini perlu diberi isti'dad, persiapan ilmu tentang cara boleh jadi balik macam mana, dan kewajipan-kewajipan yang akan datang selalu apabila balik itu bagaimana supaya mereka sendiri juga boleh jaga diri sendiri, dan sambil-sambil kita tu orang panggil pantau keadaan mereka itu macam mana. Qala muallifu rahimahullahu taala. Baiklah. Jadi sebenar saat itu saya orang panggil, saya heret sikit waktu luas sikit kerana tersentuh dengan perkataan dan diingatkan segala bicaranya. Sebab tadilah kemarin saya tengok Allahu akbar, bahayanya tu. Jangan dikata jangan hafal Quran, memberatkan kepala hanya amalkan terus saja. Padahal dia tidak menghendaki pun untuk mengamalkan Al-Quran, tapi itu teknik dia, cara dia jangan totok-totok, jangan nampak monoskat tak boleh beramal jadi nampak sangat. Cuma dia mengguna manusia sekarang dia menggunakan akal itu berlebih-lebihan, menafikan orang panggil penjelasan daripada syarak. Manusia sekarang berani, cukup berani menggunakan akal itu. Apabila berlaku pertembungan syariat dengan akal, mereka memenangkan syariat, memenangkan akal mereka. Dan ini adalah prinsip dasar kepada Mu'tazilah. Setengah orang mengatakan bahawasanya kamu duk belajar ilmu akidah tauhid duk sebut Mu'tazilah mampu kerah lama dah. Dia kata mati dah, tak ada dah. Sebenarnya mengikut pelajar-pelajar kita, sebenarnya Mu'tazilah masih lagi ada. Di Jordan ada Mu'tazilah. Tapi walaupun Mu'tazilah ini dia tidak ada secara fizikal, maksudnya suatu NGO, satu pertubuhan yang mengaku mereka adalah membawa faham Mu'tazilah, walaupun tidak ada secara begitu, tapi sebenarnya faham-faham Mu'tazilah itu tetap segar mengalir di dalam pemikiran-pemikiran umat Islam. Orang-orang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka IQ yang sangat tinggi, intelektual yang sangat tinggi. Mereka menagung-agungkan akal mereka. Orang yang disebut sebagai brilliant, makna genius, sehingga dia boleh mengatakan bahasanya tafsir-tafsir mana ulama-ulama dulu itu maknanya sudah tidak sesuai. Mana pada zaman kano, mana berandalkan kemampuan pemikiran mereka. Mereka merasakan pemikiran mereka, IQ mereka mampu untuk memahami agama. Mereka tak perlu belajar daripada orang panggil tuk-tuk lebah kapung pada peringkat mana asas ilmu Islam ini, kerana pemikiran mereka sangat canggih, akal mereka sangat tinggi, akal mereka mampu memecahkan orang panggil segala makna-makna yang ada di dalam agama ini. Begitu anggapan mereka begitu memuja-muja akal sendiri. Ramai orang-orang yang macam tu dengan sebab itu mereka berani untuk menyanggah ajaran-ajaran Islam yang sudah begitu orang panggil rasikhah, teguh di dalam amalan masyarakat. Jadi begitulah bagaimana kita nak menghadapi ini. Satu makna di dalam dakwah itu dia panggil inilah golongan yang paling payah sekali, golongan yang bodoh tak boleh nak ajar, cerdik tak boleh nak tupeh, itu istilah yang tepat. Jadi maknanya kita berhadapan dengan pelbagai golongan. Jadi walaupun tidak ada secara zahirnya menganut faham Mu'tazilah, tetapi cara berfikir, cara Mu'tazilah itu ada di kalangan manusia pada zaman sekarang. Dengan sebab itulah kita kena fahami Mu'tazilah itu macam mana, supaya kita boleh melihat orang panggil jenama-jenama ni boleh diubah-ubah. Kalau diharamkan suatu jenama itu, tukar jenama yang lain pula. Tu biar kita kenal patternnya, coraknya macam mana. Bagaimana orang panggil terasnya kepada anutan faham Mu'tazilah, Syiahnya bagaimana. Nak mengenal orang itu bahawasanya dia tu sudah mengikut Syiah misalnya, tu kita perlu mengetahui sedikit sebanyak ajaran-ajaran yang salah, pemikiran-pemikiran yang salah, akidah-akidah yang batilah. Selain daripada wajib kita kena tahu aqidatun shadiqatun, akidah yang sebenar, wajib juga kita kena tahu aqidatun batilatun, akidah yang batilah, yang tak betul, yang tak terpakat supaya apa? Supaya kita dapat jaga akidah kita ni. Kerana di dalam anutan akidah tauhid kita itu akan sentiasa ada virus-virus tasyrik, dengan secara kita tidak sedari
apabila kita tidak memahami tasyrik itu dengan sebaik mungkin. Sebab tu belajar tauhid kena belajar juga tasyrik. Apa pula kamu belajar tasyrik mu nak jadi syirik? Bukan nak jadi syirik, kita nak jaga tauhid kita supaya tidak jadi cedera, tidak jadi cacat. Wajib belajar fardu, bab semaya, bab ibadat, rukun semaya, syarat sah semaya. So lagi 3 hok paling teras. Perkara-perkara yang membatalkan semaya wajib kena tahu juga, kena belajar. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tahu perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, macam mana kita nak jaga semaya kita daripada jadi batal? Maksudnya kita nak jaga daripada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan batal semaya. Tak boleh nak jaga. Kalau kita tidak tahu akidah yang batilah, yang tak betul, yang tak terpakai agama, macam mana kita boleh menjaga dan terjaga daripadanya? Dengan sebab itu kita kena tahu juga tasyrik macam mana, ta'til. Di akidah dalam dunia ni ada 3 sahaja. Yang pertama ialah tasyrik. Tasyrik tu agama. Yang kedua ta'til. Ta'til makna atol, tak ada. Maksudnya tak ada Tuhan. Etis, komunis menganut faham ini. Di tengah-tengahnya adalah akidatul adil, akidah yang adil. Adil itu ialah pertengahan di antara 2 hujung yang melampau. Dalam akidah yang adil ialah akidatul tauhid, yang berada di antara akidah tasyrik dan juga akidah ta'til. Maka selain daripada tasyrik, kita kena peka juga kepada akidah ta'til ni. Etis, ada gerakan etis. Kita juga kena sedar bahawa pada zaman kita mana gerakan etis bergerak dengan begitu sangat cergas. Selain pada tasyrik itu selain pada agama Islam semuanya syirik. Walaupun dalam pengajian ilmu muqarratunal adyan, perbandingan agama menyebut bahasanya agama yang berakidahkan dengan monoteisme, makna satu Tuhan, agama Yahudi, agama Kristian dan agama Islam. Jadi kita nak mengenali Islam, jangan kita mengenali melalui ilmu muqaranatul adyan. Kita akan terperangkap. Kerana cara dia menhuraikan Islam itu berbeza. Kita kena belajar Islam itu daripada orang panggil sumber Islam yang sebenar. Muqaranatul adyan, orang-orang ahli muqaranatul adyan perbandingan agama, dia mendefinisikan, mentafsirkan, menhuraikan Islam itu berbeza. Karena dia buat perbandingan. Melainkan orang panggil daripada orang-orang Islam. Jadi kalau tidak, kalau mengikut disiplin ilmu ini, mereka melihatkan agama monoteisme ni mana 3 ni. Padahal tidak. Agama yang diterima di sisi Allah Ta'ala, kita dah baca sama-sama, inna dina indallahil Islam, hanya agama Islam sahaja. Alih-alih mari liberalisme dengan pluralisme dia, semua agama ni sama je, begitu. Ada mari benda-benda lagi tu kita kena jelas. Walaupun mari daripada orang yang sangat cerdik, kita kata orang yang kita kagumi, tapi bila dia berkecek menyalahi dengan syariat, menyalahi dengan akidah yang sebenar, maka kita tidak boleh orang panggil mengikutinya. Jadi dan sebenarlah, kembali kepada kitab, sebenar diingatkan segala bicaranya. Sebenarlah bahawa dilobakan. Nombor 1 sekali lobo. Temu nak beli kitab ning, nak cari kitab ni, nak dapatkan kitab ning. Dan yang keduanya, sebenarlah bahawa diingatkan segala bicaranya. Kita ingat segala perbahasan, konten-konten yang ada di dalam kitab ni, sagianya, mana sewajarnya, selayaknya lah bahawa kita ingatkan pada mata hati, diingatkan pada hati kita. Segala yang pertama aqaidil iman, akidah sudah pasti. Kemudian masailnya, sebagaimana dalam mukadimah dia, dalam khutbah dia dulu mengandungi maksudnya akidah dan juga masail, isu-isu yang berlaku sekitar sesuatu akidah. Misalnya akidah sifat qudrah atau iradah. Orang panggil sekitar sifat iradah itu dia akan timbul banyak isu yang dilontarkan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah lah yang paling berona, yang paling orang panggil melakukan onar. Orang panggil di dalam ilmu akidah tauhid ini dengan pandangan-pandangan dan juga anutan-anutan fahaman mereka yang sangat sesat, yang begitu sangat zahir, terang-terang bercanggah dengan nas-nas syariat. Jadi makna diingatkan segala bicaranya pada mata ni, biar kita ingat asas hak baku. Maksudnya akidah tauhid, aqaid, kita ingat aqaid itu sudah pasti. Kemudian masailnya biar kita ingat. Kita belajarlah kitab-kitab mana pun, masail tu dia ada berlaku. Dia sama je masailnya, masalah masa. Cuma penhuraian itu secara detail atau tidak itu bergantung kepada kitab masing-masing. Jadi biar kita ingat apa yang dibicarakan dalam kitab ini pada mata hati,
dan patut bahawa diangkatkan risalah ini. Sewajar dan selayaknya lah diangkatkan risalah ini ke atas panjangan kelebihan. Itu maksudnya. Samalah juga itu dia panggil akad di sini lah kalau kita kira. Tapi semua tu adalah masuk dalam bab tahadus bin ni'mah. Selayaknya diangkatkan risalah ini ke atas panjangan. Panjang ini kalau orang Kelantan dipanggil pemajangnya. Di atas tu pun ada taklid dia, iaitu tepak yang dihiasi, dihantarkan atasnya perempuan yang dikahwinkan pada mula-mula, diperjumpakan dia dengan suaminya di hadapan orang ramai. Itu panjangnya lah, pemajangnya. Jadi di atas kita kata tepak, mana pemanjangnya kelebihan. Diangkatkan dia itu di atas panjangnya kelebihan, diberpegangkan dengan dia. Ala minas soti tarji wal i'timad. Jadi hak sani makna wa tukhdaru, itu makna diingatkan fi suwaida'il fuad, pada mata hati. Dia suwaidai ini maksudnya pada lubuk hati. Hati yang dalam. Dan begitu makna minasoh tu dipanggil pemajangnya. Itu bahasa standardnya bahasa Malaysia apa dia? Pengantin duduk tu apa dia panggil arsh. Pelamin. Pelaminan. Gitulah. Bahasa yang di Kelantan pun panggil juga pelamin. Tapi juga di dalam makna pemajangnya. Pemajangnya. Panjangnya kelebihan. Dan mana minasati terjih, dan bahawa diangkat di atas minasati terjih, diangkatkan ke atas panjang kelebihan, diberpegangkan dengan dia. Tarjih makna tarjih wal i'timad. Itu dia terjemah itu tidak mengikut kalimah-kalimah lah. Wal i'timad tu makna diberpegangkan dengan dia, dengan risalah ini. Maknanya kita ingat segala pokok-pokok perbicaraannya yang terdiri daripada akidah-akidah dan juga masailnya di dalam mata hati kita, dan patut juga bahawa kita angkat risalah ni di atas panjangan kelebihan, seolah-olah kita peratu. Dia panggil, orang apa panggil peratu, orang kahwin ni, peratu ni letak di atas pelamin ni. Begitulah seolah-olah nak ayat kata lebihnya dia pemanjangnya. Dan sambil sini panjangan, jadi pemajangnya pelamin ni. Pentas pun dia boleh jugalah, dengan istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang kita terima sekarang lah. Di atas pentas. Cuma mana-mana kalau orang berkahwin itu dia pentas juga sebenarnya, tapi dia boleh jadi dia ada istilah yang khusus tu. Jadi pentas tu dia banyak jenis jadi panjangnya kelebihan atau pentas kelebihan, maknanya kelebihan yang diumpamakan seperti panjangnya ni, diberpegang dengan dia. Makna kita pegang tu pegang dengan hati, maksudnya kita pegang kitab dia, makna diberpegang dengan kitab ni, makna kita pegang isi kandungan dia ni untuk kita bawa, untuk kita amalkan, untuk kita i'tiqad, amalkan dia ila i'tiqad dah. Dan juga untuk nak jaga diri kita, benteng diri kita daripada akidah-akidah yang sesat. Wa sammaituha faridatal faraidi fi ilmil aqaidi. Dia hamba namakan dia risalah ini, ataupun kaliku asal ini risalah. Sebab dia berkecek dengan tata bahasa ataupun nahu bahasa Arab. Sebab tu dia jadi ini risalah. Tapi dengan bahasa moden kita risalah ini. Tu. Dia kitab-kitab Jawi zaman dahulu, oleh kerana tidak ada lagi penyelarasan penyusunan ilmu tata bahasa Melayu, maka tidak ada pilihan bagi mereka itu melainkan walaupun menulis dalam bahasa Jawi, tetapi mengikut metod dan orang panggil kaedah uslub nahu bahasa Arab. Tu. Jadi kalau kita ni faham nahu bahasa Arab, itu memberi kelebihan lah untuk kita membaca kitab-kitab Jawi ni. Dan hamba namakan dia hamba ni Al-Fakir Syekh Ahmad Fatani, hamba namakan dia akan risalah ini Faridatil Faraidi, faridah faraid. Tu. Jadi faridah faraid sebagaimana yang telah kita ertikan. Mula-mula kita buka kitab dulu, faridah ada dua versi makna dia. Yang pertama faridati maknanya
mufrad. Maknanya faridatun makna permata, satu permata. Al-faraid itu ialah jamak dia. Mana satu permata daripada beberapa permata. Dalam banyak-banyak permata, ini adalah satu permata. Atau faridah itu makna farid, makna hok nombor satu daripada permata. Maka itu dipanggil tafaul. Ambil sebenarnya baik wa nama dengan nama macam tu itu supaya begitulah orang panggil akhirnya doa dengan menyebut-nyebutkan dia jadi begitu sungguh. Pada bicarakan ilmu aqaidi, ilmu aqaid ilmu akidah. Aqaid itu adalah jamu ataupun plural kepada aqidatun. Aqidatun maksudnya simpulan, dan seerti dengan akidah itu juga yang tidak disebut, yang tidak biasa disebut ialah mu'taqad, benda yang di-i'tiqad, mu'taqad. Daripada perkataan i'taqadah. Jadi akidah ataupun aqaid ini di asal dia perkataan aqdun, aqadah. Aqadah maknanya simpul. Aqad ini makna simpul. Dia bukan saja dalam bab hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dalam bab hubungan hablul minan nas, yakni hubungan kita sama-sama manusia pun dia ada juga bahagian dia panggil uqud, aqad. Dia ada aqad, babul uqud. Uqud ni maknanya bab kena simpu, macam jual beli, aqdul bai', jual beli itu kena simpu. Jadi dia terjadinya inaqad, terjadinya sesuatu dalam syariat kita ni ada dua. Satunya bin niyah, dengan niat baru dia jadi. Kalau tak niat dia tak jadi. Yang kedua ialah bil aqdi, dengan aqad. Maknanya semaya ibadat, sairul ibadat, semua ibadat-ibadat tidak akan jadi malaikat kena dengan niat. In'iqaduha bin niyati, terjadinya iaitu dengan niat. Semaya kita tak niat tak jadi, zakat tak niat tak jadi, kata saja ni zakat tak jadi. Itu sunat kita berlafaz. Supaya semaya juga. Jadi pastikan kita bayar zakat fitrah lah biasanya. Begitu iman dia letakkan lafaz niatnya bagaimana. Jadi kita sambil kita niat ke mana kita sebutkan lafaz tu dalam hati. Kalau tak lafaz tak apa, asalkan niat dalam hati. Sebab zakat tu juga semua daripada ibadat. Maka tidak terjadi malaikat kena niat haji, umrah dan tu mana perlu kepada niat. Jadi dia ada juga yang tak payah kita niat. Seperti kita kata baca Quran tak niat pun tak apa, dia jadi kita berzikir, dia jadi juga. Azan maknanya iqamah, tak payah niat. Tak niat pun tak apa. Cumanya maknanya orang panggil niat mana kita ingat bahasa kita buat ni niat kerana Allah Taala, tu lain pula. Tu kita buat tu kerana Allah Taala, tu niat kerana Allah Taala. Tapi niat memperjadikan sesuatu, dia niat ni ialah tajuk semaya kita, semaya fardu, semaya sunnah, semaya fardu apa dia tu. Jadi satunya terjadi segala sesuatu itu ialah dengan niat. Satu bab dia terjadi bil uqud, dengan aqad. Jual beli tak jadi, menikah dengan niat saja tak jadi. Atau email pergi tangan teruno duk dia bicara dua tu neraya. Masa saya pergi tangan awak tu, awak niat ui masa saya dalam lebih kurang dekat-dekat seminit, lepas tu awak jawab dalam hati. Masa saya dia tu saya katakan dalam hati saya mana aku nikahkan akan Lepas tu awak jawablah, saya terimalah nikahnya tu dalam hati. Lepas tu tanya kepada saksi, lagu mana saksi sah ke tak? Kena saksi objektif, dua-dua kena napa ke dia tu email dengan anak tuan tanya sah ke tak nikah, duk senyap sah ke mana pula dia tak akan jadi dengan niat dia jadi dengan aqad. Aqad itu makna ijab dan juga kabul, serah dengan biserah dia panggil. Ada benda yang terjadi, cerah pakai niat dalam hati, cerah tak jadi, dia kena sebut jadi ada benda yang terjadi dengan niat, ada perkara yang berlaku dengan sirah. Jadi aqaid ini jadi dia tu maknanya hak berlafaz bertuan nutqu bi syahadatain, itu orang kafir nak masuk Islam dia wajib kena bertutur. Tapi yang menjadikan dia tu beriman tu bukan dia bertutur itu. Iman dia tu hak bertutur itu ialah sebagai tanda alamat kepada manusia zahirnya. Jadi kerana kalau seorang kafir dia walolok dia kata asyhadu an la ilaha illallah, dia tak jadi, dia tak beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saja dia kata begitu, maknanya dia pura-pura munafik lah, kita kata munafik betul-betul betul-betul munafik yang betul-betul tu dia tahu dia tu kafir.
Hok sekarang ni orang ni duk sebut orang tu munafik, orang munafik duk tuduh. Tu kita tak faham masalah munafik ni. Pasanya alamatul munafik itu salas, mana 3 ni. Kayak bila bercakap berlawak, kita pun kecek berlawak belakang ni. Tapi sedap-sedap kita ni tuju kepada orang itu munafik. Itu bukan hok sekarang ni, hok munafik betul-betul kafir tu mana hok zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kalau kita kata dia kafir, dia marah, bermakna dia berasa dia Islam. Nah, bukannya dia tu munafik betul-betul, dia bersifat dengan sifat-sifat munafik. Bertanda dengan tanda-tanda munafik, ada sifat nifak pada diri dia. Bukanlah dia tu jadi munafik betul-betul, tu tidak, itu perlu dibezakan. Kalau tidak, kalau kita kata dia tu munafik betul-betul, hak sejati, hak sengati, hak zati, maka dia tu duduk di mana? Fidarkil asfali minan nar. Patak neraka tu. Tu. Jadi kita tu nak menuduh orang ni jangan bawah mulut dah. Biar kita faham benar istilah munafik. Ni Saidina Umar bila Nabi baca hadis ni, habis kata dia tanya orang, ada ke tak pada diri aku 3 sifat ni? Kita ustaz baca ni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamatul munafiqi salasun, maknanya idza tahaddasa, apabila bercakap, kadhiba, makna dia berdusta ni. Nampak selalu dah orang tu orang dengar, kita nampak orang. Kita nampak sangat orang lain tu. Di kita tak nampak ni, kita ni bersih. Tak kira kita ni munafik nah. Tapi kalau orang tu kita derah sangat ni. Saidina Umar bila Nabi baca hadis ni, Allah gosingnya dia, sehingga dia tanya habis sahabat-sahabat. Ada kodok salah satu, kalau mana ada kodok ni sifat-sifat nafik 3 ni, ada kodok pada diri aku, bimbang dia begitu dia bersangka jahat kepada diri sendiri. Dia dalam Islam kita diajar bersangka jahat kepada diri sendiri, bersangka baik kepada orang lain pada permulaannya. Walaupun orang itu menzahirkan kejahatan dia, itu tak ada arah lah. Jadi aku namakan dia Faridatil Faraid. Faraid bermakna pada bicara ilmi, aqaid jamak kepada akidah. Jadi untuk hubungan manusia sesama manusia, makhluk sama makhluk, dinamakan sebagai aqdun. Jual beli, nikah, sewa menyewa, pinjam meminjam, itu dipanggil aqad, sipu. Kemudian untuk hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dia tak panggil aqdun, aqad. Ditambahkan huruf hamzah dengan tak, jadi i'tiqad. Bila ditambah bermakna-makna bertambah. Makna dia sipu juga, sipu mati, sipu kemah-kemih, bahawa tidak boleh dirungkaikan lagi. Jual beli ada fasahnya, ada khiyarnya, kahwin ada cerainya, ada fasahnya, ada khulu'nya, boleh dirungkaikan. Aqad ini maknanya sipunya tak mati, maknanya boleh kita rungkai. I'tiqad adalah penerusan daripada perkataan aqad. Jadi i'tiqad mana pegang kemah keming, sipu mati. Begitulah. Sipu mati yang mana tidak ada andaian untuk nak dirungkaikan dia, tu tidak. Mana? Yakni yang kita simpulkan itu tentang apa? Kepercayaan kita terhadap ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita telah beriktikad sipu kemah keming, sipu mati, Allah Taala tu wujud, itu tak ada dah cadangan untuk kita tu ubah kenyataan kita, pegangan kita itu. Itu yang dipanggil sebagai i'tiqad. Itu nak membezakan tentang apa yang kita pegang di antara, yang berlaku di antara kita sama-sama makhluk, dan juga apa yang orang panggil menjadi kisahnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi i'tiqad itu dia lebih mantap daripada aqad. Pada hari itu mari daripada aqdun juga. Jadi dalam kitab ni, kitab Faridah Farid ini pada nak membicarakan ilmu aqaidil iman. Aqaid maksudnya aqaidil iman, akidah iman yang berkaitan dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, yang berkaitan dengan risalah ataupun nubuwah segala rasul dan juga nabi, mana kerasulan dan juga kenabian dan juga perkara-perkara yang dipanggil sebagai mughayabat ataupun sam'iyat, perkara yang berlaku pada masa sekarang lagi tetapi berada pada alam gaib, ataupun perkara yang berlaku selepas daripada mati. Itu di antara konten ataupun perkara-perkara yang wajib kita i'tiqadkan di dalam ilmu akidah tauhid. Wa 'alallahi ta'ala a'tamidu wa min faidi fadlihi astamiddu ila akhir, wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas siddiqin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Boleh Kalau orang kafir duduk main-main, duduk senda gurau, main mengucap dua kalimah syahadah, dia muslim dia. Dia maknanya itu kita tengok qarinah kalau dia maknanya hok yang dikira di sisi Allah Taala tu hok kita tasdik dalam hati. Cuma yang dikatakan itu adalah sebagai nak tunjuk, nak iklan, nak beri tanda kepada orang Islam supaya dia boleh bermuamalah, berurusan dengan kita secara kita ni orang Islam. Tapi apabila ada qarinah macam orang kafir, dia tu macam bermain-main, memperolok-olokkan. Tu maknanya tidaklah. Ada qarinah, tanda-tanda yang jelas bahasanya dia macam main-main je. Maka orang panggil mana itu qarinah, ada qarinah yang jelas. Mana dia tu mana ialah hok pada batinnya, itu dia ngatu dia tu. Tapi oleh kerana kalau orang benar-benar dia nak masuk Islam, dia nak beriman, tentulah dia tidak ada orang panggil perbuatan macam bermain-main tu. Jadi kalau orang begitu, misalnya kita tidak boleh, mana kita tu kena tunjuk sikap yang kita ni, maknanya kita marah kepada orang-orang yang mana begitu bertindak begitu. Tak boleh, kita kena tunggu dia. Awak ni main-main. Jadi kalau dia menyatakan tidak, itu bergantunglah kepada orang panggil, kita nak tahu cara mana dia tu.